وهذه العلوم التي ينبغي للإنسان أن يستغرق فيه عمره الطويل ولا يخنع منها بقصير ولا قليل، وما سوى هذه العلوم قد يحتاج إليها وربما أضر بصاحبه مداومته عليها. وقد استعاذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخبر المشهور عنه من علم لا ينفع انتهى. Tengok apa dia kata. Artinya bermula segala ilmu ini, yakni ilmu tasawuf itu, iaitulah sayugia bagi manusia bahawa mengkaramkan di dalam menuntut akan dia akan umurnya yang lanjut itu. Makna kita belajar sampai karam, berenang sampai ke tengah, sampai karam, makna sampai mati. Belajar ilmu tasawuf, belajar sifat-sifat mulia, akhlak-akhlak mulia, kita sampai karam. Dia kata macam tu, habis usia kita dengan ilmu tasawuf. Bermula segala ilmu itu, yakni ilmu tasawuf itu, iaitulah sayugia bagi manusia bahawa mengaramkan di dalam menuntut akan dia. Jadi karam sampai dia istighraq, lemas dalam menuntut ilmu, mati dia tak lena. Dalam kesempitan hidup macam mana pun dia tak tinggal perkara menuntut ilmu. Mengaramkan di dalam menuntut akan dia akan umurnya yang lanjut itu, dan jangan ia memedai daripadanya dengan banyak. Jangan kita rasa bila orang tanya nak belajar tak, tak boleh, saya dah banyak dah ilmu. Ada orang dia kata saya dah banyak dah, saya dah banyak dah menuntut, saya dah belajar, dah banyak dah belajar, dah berapa banyak guru saya belajar. Jangan, kita tak boleh anggap diri kita ni dah banyak. Kita masih berhajar, belajar dan belajar, belajar dan belajar. Saya pernah jumpa satu kawan daripada Turki. Dia kata dia pergi satu madrasah di ujung sepadan antara Turki dengan Iran. Madrasah tu kebanyakan pelajar-pelajar dia semua adalah 50 tahun ke atas. Orang tua-tua belajar, menghafal macam orang muda, tapi belajar tak pernah henti. Jadi kita ni jangan kata saya dah kencing, tak ada lagi lah nak belajar apa lagi lah. Kena belajar. Jangan kita rasa saya dah banyak, tak boleh. Dan jangan memadai ia dengan sedikit. Jangan ada orang kita saya sikit cukup, saya belajar sedikit sudah lah, jangan belajar banyak-banyak, sikit-sikit cukup, itu pun tak boleh. Jangan rasa sikit-sikit dah cukup, jangan kata banyak dah, saya dah banyak dah, itu tak boleh. Bermula ilmu yang lain daripada ilmu tasawuf itu ilmu lain daripada ilmu tasawuf itu, bermula ilmu yang lain daripada ilmu tasawuf ini terkadang tiada berhajat kepadanya. Ilmu-ilmu lain kadang-kadang tak perlu, jangan belajar ilmu yang kita tak perlu. Ilmu hitam lah, ilmu macam-macam, ilmu nak cari pelaris lah, itu semua ilmu-ilmu yang tak ada faedah, yang tak kita perlu, tak perlu kita belajar. Dia kata bermula ilmu yang lain daripada ilmu tasawuf itu terkadang tiada berkehendak kepadanya, dan terkadang memberi mudarat dia. Kadang-kadang kita belajar mudarat, kita dah tua nak ambil SPM lagi lah, buat apa lah, nak belajar, nak ijazah lah, nak masuk, padahal kita dah tua, ingat nak naik pangkat lagi, ambil lah sikit lagi, tambah lagi. Dia tak perlu. Kadang-kadang mudaratkan kita. Terkadang memberi mudarat ia akan orang yang mempunyai ilmu itu pada mengkali ia atasnya, dan sahanya telah minta pelihara Rasulullah SAW dengan Allah daripada ilmu yang tiada memberi manfaat. Baginda pernah berdoa minta jauhkan diri daripada Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'.
Ya Allah, aku minta lindung daripada Engkau, dengan Engkau, daripada ilmu yang tidak memberi faedah. Dan saya telah minta peliharakan Rasulullah SAW daripada Allah, daripada ilmu yang tiada memberi manfaat itu, di dalam hadis yang masyhur daripadanya, yaitu sabda Nabi SAW, na'udzubillahi min ilmin la yanfa'. Artinya aku minta peliharakan dengan Allah daripada ilmu yang tiada memberi manfaat. Jadi itulah tuan-tuan yang mulia, muzakarah kita pada malam ini, bahawa kita nak supaya kita mendapat ilmu yang memberi manfaat. Mudah-mudahan inilah usaha kita dalam saki bagi umur yang Allah bagi pada kita, untuk kita menuntut ilmu yang memberikan kita faedah untuk dunia dan akhirat kita. Jadi tuan-tuan, sebelum saya tutup majlis, saya buka ruang kalau ada soalan. Satu tuan yang terakhir ni, ada isteri saya lah, dia 3 beradik, perempuan. Dia kata dia kenalkan mereka itu setuju sama dia tidak laksanakan Quran. Dan kalau kita ada adik-beradik, maka bapa kita meninggal, harta ditinggalkan sekian jumlah. Jadi kita ingat, kata sebagai contoh, 3 beradik. Kalau 3 beradik itu, 1 laki-laki, 2 perempuan, ataupun 1 perempuan, 2 laki-laki, atau kesemuanya laki-laki, atau kesemuanya perempuan. Bila si bapa meninggal, harta banyak, maka adik-beradik ini sanggup bertolak ansur. Mereka ni semua dah balik, tak ada lagi yang yatim. Yatim ni kalau belum balik, dah balik tak yatim lagi dah, bersetuju supaya harta ni diberi sama banyak, sama rata, dimaklumkan hak. Kerana dalam pengagihan harta, laki-laki dapat lebih berbanding dengan perempuan. Kalau katakan satu orang mati, tinggalkan anak laki-laki 1, anak perempuan 1. Anak laki-laki dapat 2 bahagian, anak perempuan dapat 1 bahagian. Kalau harta ditinggalkan sebagai contoh 300, anak laki-laki dapat 200, anak perempuan dapat 100. Kalau harta tu 300,000, anak perempuan dapat 100 saja, anak laki-laki dapat 200,000. Maknanya kalau mereka ramai adik-beradik, mereka dimaklumkan haknya. Kalau ikut faraid, kamu dapat banyak ni. Tapi kalau awak suka, kita bagi sama kata. Macam mana, setuju tak? Jadi kalau adik-beradik semua kata saya setuju, maka itu boleh teruskan, tak ada masalah. Tapi kalaulah ada anak yatim, di antara mereka ni anak yatim, maka bahagian anak yatim mesti faraid. Anak yang belum balik, sama ada anak itu dah dilahirkan atau dalam kandungan. Sebagai contoh, seorang laki-laki mati, anak dalam kandungan ibu, isteri dia mengandung, dan disahkan hidup, maknanya 4 bulan ke atas, 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan memang hidup. Maka bila meninggalnya bapa, anak dalam itu juga diberi, anak dalam perut. Kalau anak tu laki-laki, dia punya bahagian dia sama dengan abang dia laki-laki, tak ada beza. Kalau anak tu perempuan, sama dengan kakak dia, walaupun dia datang lewat. Itu dia punya kedudukan. Jadi kalau dia belum balik, kita tak boleh minta persetujuan. Kita suruh adik sign. Dia pun tak tahu apa sign, nak bagi dia RM1, dia pun sign. Apa dia di situ? Setuju dibagi sama rata. Tak boleh, mesti bahagian dia faraid. Yang setuju ni, syarat setuju mesti dimaklumkan. Jadi kalau beza 100, 200 mungkin setuju, tapi kalau beza